A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Anfal ayat 39. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyamizallahu al-khabitha min at-tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu 'ala ba'd wa yarkumahu jami'a wa yaj'alahu fi jahannam. Ulaika humul khasirun. Maksudnya, untuk Allah membezakan orang yang kafir ataupun amalan yang buruk daripada orang yang beriman atau amalan yang baik, dan untuk Allah menjadikan orang-orang yang kafir sebahagian mereka berada di atas sebahagian yang lain, maka mereka bertindih-tindih kesemuanya, lalu Allah menjadikannya dalam neraka Jahannam. Itulah mereka yang rugi. Pengajarannya, pertama, kemuliaan manusia akan nampak jelas bila berlakunya kiamat, dan manusia mula dihimpun di pada mahsyar. Yang kedua, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan sentiasa mensyirikkan Allah akan diasingkan daripada orang-orang yang beriman di pada mahsyar. Dan mereka tidak dibenarkan sama sekali untuk berada bersama orang-orang yang beriman. Sebelum mereka dicampak ke dalam neraka Jahannam. Dan itu adalah satu penghinaan awal kepada mereka yang kufur kepada Allah.
Yang ketiga, tidak semestinya mereka yang hina di dunia akan terus hina di akhirat. Dan yang mulia di dunia akan terus mulia di akhirat. Sebaliknya, kebanyakan orang beriman sentiasa dihina di dunia, tetapi di akhirat mereka akan dimuliakan oleh Allah. Yang kelima, yang keempat, manusia yang paling rugi ialah manusia yang dihina oleh Allah. Walaupun dimuliakan oleh manusia, dan manusia yang paling beruntung ialah manusia yang dimuliakan oleh Allah, walaupun semua manusia menghinanya. Okey, ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Maksudnya, katalah wahai Muhammad, bagi orang-orang kafir, kepada orang-orang kafir, sekiranya mereka berhenti daripada mensyirikkan Allah dan menentang Islam, akan diampunkan dosa-dosa mereka yang lepas. Dan sekiranya mereka kembali, maka sesungguhnya sunnatu, ketetapan orang-orang dahulu, pasti akan berlaku. Pengajarannya, pertama, sejahat mana manusia, dan sekufur mana pun, apabila dia bertaubat kepada Allah dengan ikhlas, Allah akan mengampunkan semua dosa-dosanya. Sama ada yang besar atau yang kecil. Yang kedua, Islam dan Tauhid menghapuskan segala kesyirikan dan dosa. Sebagaimana kesyirikan kepada Allah juga akan menghapuskan segala amal kebaikan. Yang ketiga, rahmat Allah
kepada hambanya sangat besar dan luar biasa. Sehingga Allah bukan setakat mengampunkan semua dosa-dosa manusia yang dilakukan sekian lama dan banyak, tetapi Allah juga akan menghadiahkan syurga yang kekal abadi kepada sesiapa yang benar-benar bertaubat dan kembali kepada Allah. Okey. Habis kan kita sambung tadabbur ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 39. Kaitan dengan ayat yang lepas, ayat yang lepas, ayat 38, Allah mengatakan, sekiranya mereka bertobat daripada segala kekufuran, kesyirikan dan dosa mereka yang besar dan sekian lama menentang Islam, maka Allah terima taubat mereka dan Allah lupakan semua dosa mereka. Tetapi sekiranya mereka kembali menentang Islam, kufur kepada Allah, apa di hujung ayat tu? Faqad madat, maka sunnah Allah akan berlaku pada mereka, iaitu Allah akan turunkan azab sebagaimana Allah buat kepada pembesar-pembesar Quraisy dalam peperangan Badar dan sebagaimana Allah lakukan pada umat-umat yang terdahulu. Okey? Jadi ayat malam ni Allah nak bagi tahu, kalau sekiranya kamu tetap kufur kepada Allah, tidak bertaubat, maka jawapannya ayat malam ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qatiluhum, dan waqatilu, dan perangilah mereka. Perangilah mereka. Bila ni? Bila mereka tidak bertobat dan tidak kembali kepada Allah. Sampai bila? Apa tujuan berperang? Apa tujuan berperang? Hatta sehingga la takuna tidak ada fitnah. Tidak ada lagi fitnah. Okey, fitnah dalam ayat ini apa makna dia? Ini dalam bahasa Arab kalau ada hatta, itu menunjukkan kemuncaknya ataupun tujuan. Perangilah, apa tujuan? Sehingga tidak ada fitnah. Maknanya selagi ada fitnah, wajib berperang. Jadi sekarang kita nak faham apa itu fitnah. Ada dua pendapat. Pendapat yang paling masyhur dan dipegang oleh sebahagian majoriti ahli tafsir, fitnah ialah syirik. Al-fitnatu
Asyirk. Fitnah itu adalah syirik. Makna apa ni? Perangilah mereka sehingga sampai bila ni? Sampai tidak ada syirik. Sekarang ada tak syirik? Syirik kufur ada tak? Maka wajib tak berperang? Wajib tak? Kenapa tak berperang? Ha? Dia berperang ni bukan dengan semua orang, tapi berperang dengan orang kafir yang menentang dan yang memerangi Islam. Kafir kita tahu kan ada dua jenis. Pertama, kafir harbi. Harbi itu makna kafir yang memerangi kita. Yang kafir ni qatiluhum. Satu lagi kafir zimmi. Kafir zimmi dia tak memerangi kita, maka kewajipan kita juga ialah berdakwah pada mereka. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dakwahlah pada mereka sama je sehingga tidak ada syirik. Okey. Jadi kita ambil makna fitrah yang pertama, iaitu syirik. Mungkin tak dengan kita berperang sehingga tidak ada langsung syirik di atas muka bumi Allah? Mungkin ke? Tak mungkin, betul tak? Sebab syirik ni akan kekal sampai bila-bila. Dia syirik dengan tauhid, dia tak boleh dipisahkan. Selagi ada tauhid, ada syirik. Selagi ada syirik, ada tauhid. Habis apa maksud ayat ni? Sehingga tidak ada syirik. Maksud kata ahli tafsir ialah sehingga syirik itu menjadi lemah, tidak ada kekuatan, tidak ada negara, dan mereka tak boleh buat apa-apa kekacauan ataupun halangan kepada Islam. Masa itu stop peperangan. Sekarang kekufuran, kesyirikan banyak tak buat kekacauan, halangan pada umat Islam? Banyak. Jadi peperangan sebenarnya tak boleh berhenti. Cuma dalam konteks kita sekarang berperang dengan tak. Yang ni maksud berperang dengan senjata. Tapi dalam konteks kita ialah berperang dengan hujah. Allah perintah Nabi perangi orang kafir dan perangi orang munafik. Apa ayat tu? Apa ayat tu? Pak Ya. Ya ayuhan Nabi, surah At-Tahrim. Cuba baca. Ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Nabiyyu, jahidi al-kuffar wal munafiqin. Betul, surah Tahrim. Ayat berapa? Tak, surah Tahrim ada ni. Ayat 9. Surah Tahrim ayat 9. Wahai Nabi, jahid. Jahid daripada jihad. Okey. Ya ayuhan Nabi. Wahai Nabi, jahid. Jahid mana? Berjihadlah. Menentang siapa? Satu, al-kuffar. Satu, al-kuffar. Yang kedua, wal munafiqin. Waghluz alaihim, dan bertegaslah ke atas mereka. Wa ma'wahum jahannam. Tempat tinggal mereka adalah neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat. Okey. Sekarang kalau berperang dengan orang kafir ada dua tadi kan? Satu kafir harbi, itu berperang dengan senjata.
Satu lagi kafir zimmi. Itu berperang dengan hujah, iaitu berdakwah. Kalau munafik pula, wal munafiqin, berperang dengan hujah. Tak boleh kita nak berperang dengan orang munafik menggunakan senjata. Kenapa? Sebab orang munafik ni pada zahirnya Islam. Bila Islam, tak boleh bunuh. Islam menghukum mengikut zahir. Kalau zahir dia mengucap 2 kalimah syahadat, dia salat, haram kita bunuh dia. Jadi kewajipan kita kepada orang kafir berperang. Kalau kafir harbi berperang dengan senjata, kalau zimmi berhujah. Dan dengan orang munafik pula berperang dengan hujah, iaitu berdakwah. Sekarang banyak tak orang yang berpura-pura Islam, menggunakan nama Islam? Banyak kan? Dan Alhamdulillah kita tengok, kalau tengok kat YouTube, banyak ustaz-ustaz yang berperang dengan puak-puak ni. Bukan dengan yang ni, yang nombor 2 ni, yang bertopengkan agama. Pakaiannya macam Islam, tapi apa yang dia cakapnya bukan daripada Islam, daripada nafsu, daripada macam-macam. Tadi saya tengok ada orang Melayu bahasa Kelantan, ajaran sesat sekarang. Kalau tengok YouTube yang dipatah hujah mereka oleh antaranya Ustaz Syihabuddin, Ustaz Nurdurus, tengok tak? Sangat-sangat luar biasa ajaran sesat mereka. Dan orang Melayu, bahasa pula bahasa Kelantan. Dia buat video, dia kata Allah tu, lam tu zakar, hu tu buah zakar. Lucah, memang lucah. Tapi dia bercakap, diwairakan. Orang Kelantan. Itu satu daripada berpuluh-puluh ajaran sesat yang dibuat oleh orang Melayu. Inilah ni. Dia guna nama Allah, dia guna nama Islam, tapi sebenarnya dalam hatinya bukan Islam. Jadi kita bersyukur ada mereka-mereka yang memerangi mereka ni dengan hujah. Cuba bayangkan kalau tak ada ustaz-ustaz ni menerangkan kebatilan mereka, agak-agak apa jadi? Ini pun ramai orang ikut ni, ajaran sesat tu. Hadi minallah, millatu Ibrahim kan. Itu yang ada famous, yang tak famous ni berpuluh. Lagi mengarut dan diwairalkan. Kalau tak ada ustaz-ustaz pertahankan, tak tahulah. Saya pun tak faham. Macam mana masyarakat kita boleh terpengaruh yang betul-betul tak masuk akal. Sebab itulah berperang ni adalah hukumnya wajib. Puak-puak yang kafir tu terang-terang membawa kekufuran. Tapi yang munafik ni terang tak ataupun tak apa jelas. Yang ni yang ramai tertipu ni. Sebab tu antara kafir dengan munafik mana lebih bahaya? Munafik ni. Betul tak? Bertopengkan agama. Ada yang ustaz saya kenal dijemput mengajar kat surau. Termasuklah surau rumah saya. Tapi dia meratik di kubur. Video dia diwairalkan. Orang jemput mengajar. Dapat tauliah. Meratik di kubur. Menjerit-jerit kat kubur. Tapi orang jemput. Jadi kalau kita duduk diam je, tak buat apa-apa, berdosa tak? Berdosa sebab jahid, wajib kamu berjihad. Sama ada dengan senjata ataupun dengan hujah. Semakin ajaran sesat semakin berleluasa, apa sebab? Apa sebab? Tidak ada pencegahan, tidak al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Walaupun orang belajar agama semakin ramai tak? Kelas agama semakin banyak tak? Kitab-kitab hadis, kita apa macam-macam dipelajari. Tapi ajaran sesat semakin bertambah, semakin meningkat. Menakutkan. Sebab apa? Dia belajar dengan berdakwah, dua benda yang berbeza. Mengajar dengan berdakwah, dua benda yang berbeza. Boleh faham? Tanggungjawab kita sangat besar. Okey, wajib kamu berperang.
Ada dalil tak? Wajib kita berperang dengan siapa ni? Biar jelas Jangan pula lepas keluar ustaz suruh pergi berperang dengan siapa-siapa. Lepas tu orang pula serang kita kan. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 190. Okey, waqatilu. Cuba terjemah. Waqatilu. Dan perangilah. Fi sabilillah. Pada? Biar clear. Bukan pada jalan kumpulan kamu. Bukan nak pertahankan tarikat kamu. Bukan nak pertahankan jemaah kamu. Bukan nak pertahankan guru kamu. Tak. Betul-betul untuk pertahankan agama Allah. Berperang. Okey, berperang dengan siapa? Ini yang wajib kita perangi. Allazina, orang-orang yang yuqatilunakum, yang mereka memerangi kamu. Ini kafir harbi. Wajib berperang pada jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tapi Allah bagi amaran, wala ta'tadu, dan jangan kamu melampau masa berperang tu. Melampau ni apa dia? Kadang-kadang kita bunuh orang kafir, lepas tu kita potong tangan, potong hidung, colek mata, itu dah melampau. Kadang-kadang bunuh orang yang tak sepatut, orang tua. Kadang-kadang bunuh budak, kadang-kadang bunuh wanita. Itu tak sepatut. Jangan melampau. Islam tu adalah agama rahmat. Innallah, sesungguhnya Allah la yuhibbul mu'tadin. Tidak suka kepada orang. Allah suruh kamu berperang, tapi kalau kamu pula melampau, Allah tak suka. Okey. Waqtuluhum. Cuba angkat sikit. Kena keluar. Okey, waqtuluhum. Cuba terjemah. Perangilah mereka. Ini sambungan ayat tadi. Perangilah mereka haitsu saqiftumuhum. Di mana saja kamu jumpa mereka. Mereka yang mana ni? Yang memerangi. Jangan jumpa siapa-siapa aja bunuh. Wa akhrijuhum, dan usir mereka min haitsu akhrajukum. Dari mana? Dari tempat yang mereka usir kamu. Usir mereka. Mereka usir tak Nabi dan orang beriman di Mekah? Usir balik mereka daripada tempat yang mereka usir kamu. Dan ini antara sebab wal fitnatu, antara sebab wajib memerangi mereka ialah fitnah itu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Fitnah apa di sini ni? Syirik. Macam mana tu? Fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Macam mana tu? Ini Allah nak bagi tahu sebab apa kena perangi mereka. Bila berlaku peperangan, berlaku tak pembunuhan? Berlaku tak pembunuhan? Allah izin tak? Allah izin. Kenapa? Sebab nak mengelakkan perkara yang lebih dahsyat daripada membunuh. Apa dia? Syirik. Boleh faham? Orang kafir yang memerangi kita lah, dia syirik pada Allah. Dan bila dia memerangi kita, dia akan menghalang apa saja aktiviti agama. Dan menghalang Islam tersebar. Betul tak? Dan adanya mereka yang macam ni, membahaya tak kepada Islam? Dan membahaya tak kepada orang ramai? Berapa ramai yang jahil agama, tak sampai agama sebab ada yang menghalang. Betul? Maka, kalau mereka ada, kesyirikan semakin tersebar dan semakin ramai syirik, semakin ramai masuk neraka, itu lebih bahaya daripada bunuh mereka. Boleh faham? Saya bagi contoh, bagi analogi. Ada orang cedera parah sebelah sana, kampus sebelah sana. Ada mungkin 50 orang. Kawasan kita ni ada doktor 10 orang. Dan mereka tu cedera parah, kalau tak rawat segera mati. Tiba-tiba ada orang menghalang kita ni, doktor 10 orang, untuk pergi merawat. Apa patut kita buat pada yang menghalang? Walaupun dia kaki masjid. Apa patut kita buat? Apa dia?
Dia kata jangan pergi rawat. Kenapa? Ikut suka aku lah. Apa patut kita buat pada ni? Kenapa kena perangi? Sebab mereka menghalang untuk kita bagi kebaikan kepada, itu hanya kebaikan fizikal saja, betul tak? Bila ada orang nak menghalang, kita nak menyampaikan dakwah, nak selamatkan fizikal mereka daripada azab Allah, lagi kena perangi. Nampak tak? Islam bukan tertegak di atas pedang. Tak. Islam akan menghilangkan apa saja yang menghalang orang mendapat kebaikan dari syurga Allah. Kalau kamu tak nak beriman, okey, tak apa. Tapi jangan jadi penghalang. Boleh faham? Sebab itulah, antara orang yang dia hidup dalam keadaan syirik, dengan dia beriman, tapi orang ancam dia bunuh. Orang ancam untuk bunuh dia. Mana lebih baik antara dua ni? Seorang tu hidup dalam keadaan syirik, dengan dia rela dia mati untuk pertahankan iman dia dan untuk tidak syirik kepada Allah. Yang mana dua keadaan ni yang lebih baik? Mana lebih baik? Lebih baik mati dalam iman daripada hidup dalam syirik. Itu susah nak masuk tu. Betul tak? Sebab itulah kisah ashab apa? Bukan, dalam Quran bukan Ashabul Kahfi je. Ashabul Ukhdud. Surah apa tu? Surah Al-Baqarah ke Surah Al-Imran? Surah Al-Buruj. Betul kan? Allah kata apa? Qutila ashabul ukhdud. Celakalah penggali-penggali parit. Yang mana ni? An-nari zatil waqud. Dia gali parit yang besar. Dia ada nyala api yang besar dan marak. Kemudian izhum 'alaiha qu'ud. Ketika mana mereka duduk tepi parit-parit yang penuh dengan api. Siapa ni? Pembesar pemerintah yang zalim ketika itu. Dia duduk tepi api untuk apa ni? Izhum 'alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Sebab mereka nak menonton apa ni? Orang beriman dicampak dalam parit yang penuh dengan api. Dan orang beriman ada dua pilihan. Kalau hidup, syirik. Kalau mati dalam iman. Orang beriman pilih yang mana? Jadi mati lebih baik daripada ni, syirik. Lebih baik aku mati walaupun dalam api dan aku mati dalam iman daripada aku hidup sihat wal afiah tapi syirik pada Allah dan bila masuk api kekal selama-lamanya. Boleh faham? Kalau orang tu tak mati dalam parit kan, dalam api tu, akhirnya dia mati juga tak? Mati juga, tapi dalam syirik. Sebab itulah apa-apa saja usaha yang nak membawa kepada syirik wajib kita tentang. Sama ada kepada kita ke, anak kita ke, ataupun kepada masyarakat. Sebab bahayanya sangat dahsyat, lebih daripada membunuh. Bahkan kisah Khidir kan, Khidir bunuh budak kecil itu. Apa pasal? Budak kecil tak berdosa kan? Kenapa bunuh? Biarlah dia masuk sekolah dulu kan, kahwin dulu kan, bekerja, lepas tu bunuhlah. Kenapa? Pengajarannya apa dia? Bahaya budak ni. Kalau besar, satu, dia syirik, bahaya untuk diri dia. Yang kedua, bahaya pada mak bapak dia. Maka syirik tu lebih dahsyat daripada dia mati. Baik mati. Susah nak masuk kan? Sebab apa? Sebab matlamat kita nak hidup, nak seronok. Jadi kita, kenapa kena mati? Tak, sebenarnya bukan mati. Sebenar, kalau mati pertahankan iman, bukan mati. Itu adalah proses untuk hidup kekal bahagia selama-lama. Daripada kamu usaha untuk hidup kat dunia, tapi sebenarnya itu proses untuk masuk neraka selama-lamanya. Susah kan? Ni ramai pokok yang buat, ni pokok munafik ni, bertopikkan agama, berserban, bertasbih kan? Guna nama Allah, guna nama Rasul, tapi menyebarkan ajaran sesat. Pokok munafik ni wajib kita
Bangun. Sebarkan kebenaran kan. Jangan duk belajar aja sampai guru mati ataupun dia yang mati. Okey, kemudian Allah kata, wala tuqatiluhum, dan jangan perangi mereka indal masjidil haram. Ada kemuliaan Masjidil Haram. Kalau berlaku peperangan di Masjidil Haram, stop. Jangan berperang. Habis kalau mereka serang orang beriman di Masjidil Haram, hatta yuqatilukum fi. Sehinggalah mereka yang mula serang kamu di Masjidil Haram. Ketika itu, fa in qatalukum, sekiranya mereka memerangi kamu di kawasan tanah haram, faqtuluhum, bunuh mereka. Sebab hidup mereka lagi bahaya daripada kemuliaan tanah suci haram. Boleh faham? Kazalika, begitulah jaza'u, balasan orang-orang kafir. Okey. Kita balik pada ayat kita. Perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah. Satu, syirik. Sehingga mereka bukan tidak ada langsung, tapi sehingga mereka tidak ada kekuatan, mereka lemah, mereka hina, mereka tak akan halang apa saja untuk Islam tersebar. Masa tu berhenti berperang. Tapi sekarang banyak tak halangan Islam tersebar, betul tak? Sunnah tersebar, 4 penjuru, belakang, depan, kanan, kiri, semua ada halangan. Tiba-tiba kita duk belajar aja. Lepas tu balik rumah. Okey, wa yakunu, dan sehingga yakunu, jadi ad-din ad-din apa dia? Agama kulluhu, semuanya, lillah, untuk apa maksud ni? Jadi tujuan berperang, tujuan berdakwah, satu, supaya syirik itu tidak ada, ataupun syirik dan menjadi lemah, dia tak boleh mengganggu perjalanan dakwah. Yang kedua, sehingga agama Islam tu hanya betul-betul untuk Allah sahaja. Boleh faham? Sekarang banyak tak agama nama Islam tapi sebenarnya bukan untuk Allah sepenuhnya. Betul? Ada yang agama untuk siapa? Untuk guru dia. Kalau untuk Allah, semua sumbernya mesti daripada Allah. Jangan guna akal, jangan guna nafsu syahwat. Ada agama pakai apa? Pakai mimpi, pakai selak tirai, mengarut semua. Itu bukan lillah, tapi untuk apa? Untuk nafsu diri dia. Jadi selagi ada agama yang tidak sepenuhnya kepada Allah, wajib berperang, wajib berdakwah. Wajib. Sebab itulah bila agama tu hanya untuk Allah, agama akan jadi kuat dan syirik akan jadi lemah. Tapi kalau banyak yang beragama tapi sebenarnya ada untuk Allah, ada untuk dia, ada untuk kumpulan dia, ada untuk kepentingan, kan? Berapa banyak yang mengajar tapi bukan untuk Allah, untuk dapat dunia, maka Islam akan menjadi lemah. Saya bagi contoh, kalau agama tu walau sama ada dalam bentuk jemaah kumpulan ataupun dalam bentuk individu, kalau dia beragama betul-betul kerana Allah, agamanya akan jadi kuat dan dia tak akan takut pada sesiapa. Contoh, Ashabul Kahfi, mereka beragama kan, tapi mereka beragama untuk siapa? Untuk Allah. Apa bukti? Bila bertemu dengan syirik, mereka kalau nak selamatkan iman, mereka kena tinggal semua dunia, semua kekayaan, semua kemewahan. Jadi bukti mereka beragama kerana Allah, bukan kerana dunia, bukan kerana kesenangan. Apa bukti? Mereka tinggal semua sekali. Pergi ke mana? Gua.
hanya untuk selamatkan iman. Ni, hanya nak menjadikan agama dia untuk Allah, kerana Allah sahaja. Jadi kuat tak Ashabul Kahfi? Kuat, Allah yang membantu. Sama juga kisah Ghulamud Dakwah kan? Ghulamud Dakwah agamanya untuk siapa? Ada tak untuk kepentingan diri dia? Tak ada. Dia ada peluang tak nak jadi kaya? Ada. Allah bagi kelebihan dia apa? Tak, dia boleh merawat semua jenis penyakit. Yang buta, yang sopak, semua. Dan menteri kerajaan masa tu pun butakan, bawa macam-macam hadiah. Tapi agama dia bukan untuk diri dia. Maka dia tolak semua sekali. Sebab tu Ghulamud Dakwah menjadi hebat dan kuat. Betul kan? Dengan walaupun dia seorang, walaupun dia budak, tapi boleh menggegarkan kesyirikan kerajaan. Tapi sekarang berapa ramai yang bercakap pasal Islam, berapa ramai ustaz, tapi banyak yang bukan untuk Allah. Ada untuk diri, ada untuk bisnes dia, untuk kumpulan dia. Jadi tak memberi kesan ataupun tak menggegarkan kesyirikan dan kekufuran. Betul? Bahkan syirik, kufur, kesesatan semakin bertambah berluasa. Sebab ramai yang beragama bukan untuk Allah sepenuhnya. Boleh? Okey. Fa in tahau. Fa in tahau, maka sekiranya intahau, mereka berhenti, fa innallah, maka sesungguhnya Allah bima ya'malun, dengan apa yang ya'malun mereka kerjakan, basirun, maha melihat. Okey, sekiranya mereka berhenti. Siapa yang berhenti ni? Orang kafir berhenti daripada apa? Daripada fitnah syirik, daripada menghalang Islam, daripada menyekat dakwah. Kalau mereka berhenti, Allah tak kata apa. Sepatutnya Allah kata apa? Kalau mereka berhenti, berhentilah kamu berperang. Tapi Allah kata apa? Sesungguhnya Allah maha melihat apa yang mereka lakukan. Apa maksud tu? Bila Allah melihat, sama tak dengan kita melihat? Tak sama kan? Tak sama dari segi apa? Itu betul lah. Itu betul. Tapi dari segi kesan. Kesan kita melihat dengan kesan Allah melihat. Kerbatasan kita melihat batas. Tak kesan dia. Kita kalau melihat orang buat jahat, kita boleh buat apa-apa? Boleh buat apa-apa? Tapi kalau Allah melihat orang kafir memerangi Islam, Allah boleh buat apa-apa? Amaran. Kalau Allah melihat kamu betul-betul bertaubat, Allah boleh tak bagi balasan yang terbaik? Boleh. Kalau kita tengok orang buat baik, kita boleh bagi kebaikan pada dia? Tak boleh. Jadi Allah nak beritahu, Allah maha melihat ni, iaitu kalau kamu betul-betul berhenti memerangi Islam, berhenti daripada syirik, pasti Allah balas. Mana mungkin Allah balas? Asas untuk Allah memberi balasan apa dia? Mesti Allah tahu apa yang kamu buat. Alat untuk Allah tahu apa dia? Basirun. Betul tak? Jadi asas untuk membalas, mesti kita tahu apa orang tu buat. Jadi bila Allah kata dia maha melihat, Allah nak beritahu apa? Walaupun kamu dah memerangi Islam 50 tahun, mungkin dah 1000 orang Islam kamu bunuh, tapi kalau kamu berhenti, kamu bertaubat, Allah melihat perbuatan kamu, Allah akan terima dan Allah ampunkan semua dosa kamu dan Allah bagi syurga. Semua Allah tahu. Boleh?
Tapi kalau kamu tak ikhlas bertaubat ataupun tak berhenti daripada kesyirikan, Allah juga akan balas. Apa dia? Ayat yang sebelum ni kan, faqad madat sunnatul awwalin. Allah bagi apa ni? Amaran apa yang berlaku pada umat-umat terdahulu akan berlaku pada kamu. Apa yang berlaku pada orang musyrikin Mekah pasti akan berlaku pada kamu. Tak ada seorang apa yang terlepas. Okey. Ayat seterusnya, wa in, dan sekiranya tawallau, mereka berpaling, fa'lamu, maka ketahuilah oleh kamu i'lamu ni fa'il mudhari' fi'il amar. Bila fi'il amar wajib menunjukkan perintah, bila perintah menunjukkan wajib. Apa yang wajib ni? Bukan solat, bukan puasa, tapi wajib tahu. Jadi kalau kita orang beriman, wajib kita tahu apa yang Allah nak bagi tahu. Apa dia? Kalau mereka berpaling, maka wajib kamu tahu annallah, sesungguhnya Allah maulakum, pelindung kamu. Wajib kamu tahu Allah pelindung kamu. Apa maksud dia? Kalau orang kafir berpaling kan, tetap kufur dan menghala Islam, maka Allah tak kata teruskan peperangan. Tak. Allah kata apa? Wajib kamu tahu Allah pelindung kamu. Boleh faham? Apa maksud? Orang kafir itu menentang Itu yang tersurat. Yang tersiratnya apa? Itu tadabbur Al-Quran. Cuba fikir. Apa dah? Jangan takut. Kenapa? Kalau Allah kata, kalau mereka berpaling, Allah kata apa? Lawan mereka. Mungkin orang beriman akan lawan dalam rasa takut. Jadi Allah nak beritahu, jangan takut. Kalau mereka terus menentang kamu, jangan takut. Ayat apa yang menghilangkan rasa takut tu? Allah lindung kamu. Jangan takut. Boleh faham? Sebab tu Allah kata wajib. Wajib apa ni? Bukan setakat tahu, wajib yakin Allah bersama kamu. Bila Allah bersama, ini yang menyebabkan Nabi dan para sahabat tak pernah takut berdepan dengan musuh. Sebab apa? Sebab mereka yakin bahawa Allah pelindung. Jadi kalau Allah pelindung, tiba-tiba takut lagi, apa makna tu? Tak yakin lah. Saya nak tanya semua ni, pelajar ni. Yang depan saya, yang lain tak boleh tanya. Ada tak rasa takut pada sesuatu selain daripada Allah? Tak. Dia tak sepakat. Tak kat sini yang bunyi kan. Yang sana tu fikir nak jawab apa ni? Ada tak rasa takut pada apa-apalah selain daripada Allah? Khalid takut pada apa? Ya Allah, takut pada lipas. Macam mana nak lawan kafir? Lipas pun dah takut. Ini dah masuk tadabbur. Kalau tak masuk tadabbur, semua pun takut ni. Kenapa takut pada lipas? Dia takut dengan geli lain, kan? Kita kalau orang geletek kita, geli kan, kita lari ke? Gelak je. Gelak. Kalau ada lipas gelak je lah. Kenapa takut? Betul tak? Dalam kehidupan kita ada banyak benda kita takut selain daripada Allah. Betul tak?
Ha? Takut sakit. Takut miskin. Ha? Takut hilang pekerjaan, takut lepas pension tak cukup makan, takut tak dapat bayar kereta kan? Takut tak dapat bayar motor. Motor tu baru je tu. Yang lama tu kereta kan? Takut anak mati, takut isteri mati, takut suami mati awal kan? Ha? Suami tak takut sangat kalau isteri mati awal. Okey. Soalannya, kenapa kita masih banyak takut? Sedangkan Allah kata apa? Wajib kamu tahu dan yakin Allah pelindung kamu. Bila Allah pelindung, makna selamat tak kita? Kalau selamat, kenapa masih ada rasa takut? Ha? Tak yakin pada janji Allah. Pasal apa tak yakin? Tak faham. Ha? Pasal apa tak faham? Dah berapa surah dah habis? Ha? Kenapa tak faham? Tak kenal Allah betul-betul. Kenapa tak kenal Allah betul-betul? Dia seolah ni tak akan berakhir ni. Kenapa tak kenal Allah betul-betul? Saya nak tanya, masa turun ayat ni kepada Nabi dan para sahabat, dah lengkap ke 30 juzuk? Tak. Tapi mereka tak takut pada sesiapa kan? Betul, bila Allah isytiharkan, pergi berdakwah, pergilah. Dan sahabat tahu tak risiko? Ada yang akan ditangkap, akan hilang pekerjaan, hilang keluarga, bahkan ada yang hilang nyawa. Tapi mereka takut tak? Tak takut. Sebab tu kata Abdullah bin Umar, hari pertama kami terima Islam, kami miskin, kami lemah. Dan di bawah kerajaan yang kuat dan zalim. Tapi akhirnya daripada kecil, daripada lemah, menjadi besar, menjadi kuat, menjadi satu kerajaan. Sebab apa? Mereka yakin kalau mereka beriman, Allah pelindung. Betul tak? Kita dulu lemah, sekarang pun lemah. Dulu takut, sekarang pun takut. Betul. Dia antara sebab tak kenal Allah, tak yakin pada janji Allah ialah sebab dalam hati kita penuh dengan dunia. Dunia. Sayang pada dunia. Sayang pada keseronokan, kan? Sayang pada anak, sayang pada harta. Oh, cerita akhirat ni tak berapa nak masuk. Kalau masuk sekejap, keluar balik. Kan? Lepas tu kita pula dengar cerita akhirat ni bila? Masa dunia dah berkarak dah. Dah melekat, berkarak. Hijau ke biru, saya tak tahulah. Masa tu baru kita dengar cerita akhirat. Memang susah. Boleh, Jadi Allah kata, kalau mereka berpaling, kamu kena yakin Allah pelindung. Oh, ayat ni sebagai motivasi. Sebab tu Islam menjadi kuat. Nabi dan sahabat hidup untuk Allah aja. Kenapa aku hidup untuk manusia? Manusia tak boleh pun melindungi aku. Bodoh. Kalau aku hidup untuk manusia, yang manusia tak boleh lindungi aku, bahkan manusia tak boleh lindungi diri sendiri pun. Kenapa aku hidup untuk orang? Kan? Kemudian Allah kata nikmah. Sebaik-baik Al-Maula. Apa? Pelindung. Wa ni'man nasir. Dan sebaik-baik nasir. Apa beza pula? Maula, ada ayat waliyun. Waliyun wala nasir. Jadi waliyun sama dengan maula. Dan nasir nak terjemah apa? Apa beza ni? Ya? Yang mana? Nasir? Yang ni? Okey, apa beza pelindung dengan penolong? Pelindung menghalang daripada bahaya. Penolong? Bersama-sama menentang bahaya. Bersama-sama. Kalau pelindung tak bersama, kadang-kadang je. Okey, cuba fikir.
Tahu tak ramai yang suka ikut ajaran sesat ni, tahu tak sebab apa? Apa punca utama? Sekarang zaman teknologi kan, sepatut lagi susah untuk terpengaruh dengan ajaran sesat, tapi lagi ramai. Tahu tak sebab apa? Sebab dia malah berfikir. Kalau dia fikir sikit je benda ni tak masuk akal kan, tolak terus. Tapi malah ini ustaz ni kan, ada yang saya sebut tu, baca Quran pun tak betul, baris lintang pukar, tapi ramai pengikut. Yang saya ni baca rasa betul baris kan, tapi ramai yang tak nak ikut. Jadi apa beza al-maula ataupun wali dengan nasir? Maula ataupun wali ialah apa yang memberi manfaat pada kita. Apa yang memberi manfaat pada kita, memberi makan, memberi kesihatan, itu wali ataupun maula. Nasir yang mengelakkan segala mudarat. Ada mudarat je dia elak. Beza tak? Beza. Jadi dalam Al-Quran kalau sebut dua-dua sekali, maula dan nasir, makna dia berbeza. Tapi kalau sebut satu je, nasir sahaja, maka dia merangkumi dua makna sekaligus. Kalau sebut maula ataupun wali saja, dia juga merangkumi makna nasir. Kalau sebut berasingan. Tapi kalau sebut dua sekaligus, berbeza. Subhanallah. Kenapa Allah sebut dua-dua? Sebab kadang-kadang manusia tak ada dua-dua. Saya bagi contoh. Manusia kadang-kadang boleh jadi pelindung kita, wali kita, memberi manfaat pada kita. Contoh suami ataupun mak bapak, dia boleh bagi duit, boleh bagi makan, kan? Boleh bantu jaga kesihatan kita. Tapi bila perompak datang, dia boleh bantu kita, lindungi. Dia tak boleh jadi nasir. Bila datang penyakit, suami kita boleh tak halang. COVID-19 jangan masuk rumah aku. Tak boleh. Boleh faham? Ada yang terbalik pula. Ada manusia dia boleh melindungi kita daripada kejahatan, tapi dia tak boleh nak beri manfaat sebab dia miskin. Dia badan kuat. Siapa nak datang pukul dia tahan. Tapi bila kita lapar dia tak boleh bagi makan sebab dia miskin. Ada kan? Allah ada dua-dua. Jadi bodoh tak manusia pergi cari nasir daripada manusia ataupun wali daripada manusia. Sebab Allah kata nikmah. Apa makna nikmah? Kalau betul kamu nak mencari pelindung yang paling baik, Allah. Tiba-tiba kamu cari manusia, makna kamu tak yakin dengan Allah. Mulut sebut Allah, 5 kali sembah Allah, tapi dalam kehidupan realitinya kamu tak anggap Allah sebagai maula. Bila ada musibah kan, contohlah masa kita nak elakkan COVID-19. Kita banyak, nasir kita ialah siapa? Untuk mengelakkan. Nasir ini mengelakkan mudarat kan? Okey. COVID-19 salah satu benda yang memudaratkan kita. Jadi untuk mengelakkan COVID, kita banyak guna apa? Mask. Sanitizer kan? Betul tak? Tapi ada tak yang pakai mask kena juga COVID? Betul. Jadi kenapa kita tak guna nikmat nasir, bukan nikmat mas? Pelik tak manusia? Bila manusia yang buat peraturan kena pakai mask ke mana-mana, dia pakai walaupun susah bernyawa. Betul kan? Tapi itu bukan nasir yang sebenar. Berapa ramai yang pakai mask, kadang-kadang kena juga. Yang tak pakai mask, kadang-kadang okey. Betul? Tapi Allah, kalau nak jadikan Allah sebagai nasir, Allah kata apa? Tak perlukan mask. Jangan cakap benda yang tak baik. Cakap benda baik je. Kalau ada benda yang jahat, stop, diam. Ikut tak peraturan tu? Pakai mask pun cakap juga. Mengumpat juga dalam mask tu. Kan? Mungkin kita selamat daripada COVID-19, tapi hidup kita sebenarnya tak selamat daripada azab Allah. Bolehkah? Tengoklah keadaan gaya hidup orang kita kan. Bila rumah dah besar, ada pagar, ada guard, ada CCTV. Betul tak? Berapa nasir dia pakai? Berapa nasir dia pakai? Makna apa? Dia duduk dalam ketakutan.
Tapi Ashabul Kahfi diburu oleh satu kerajaan. Gua dia ada berapa CCTV? Ha? Ada grill tak? Ada guard tak daripada Myanmar? Ha? Ada? Ha? Kerajaan dah mati semua, dah jatuh, dia hidup. Sebab apa? Nasirnya ialah Allah. Kita baca je surah Kahfi, tapi kehidupan kita tak ambil pengajaran daripada kisah Al-Kahfi. Okey. Sebaik-baik pelindung dan sebaik nak terjemah apa ni? Orang kita terjemah penolong je, tapi penolong apa tak tahu. Penolong kanan, ha? Fikir. Okey. Ayat ni, ayat 41 ni. Sebenarnya ayat ni ialah jawapan kepada ayat pertama, surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal soalan tentang apa? Yas'alunaka 'anil anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Apa makna anfal? Rampasan perang. Sahabat bertanya sebab peperangan pertama Badar. Jadi peraturan cara pembahagian harta rampasan belum ada. Jadi sahabat bertanyalah Nabi, macam mana pembahagian ni? Ayat pertama mereka tanya, tapi Allah jawab ayat ke berapa? 41. Yang Allah tekankan dalam ayat 1, ayat 2 dan seterusnya, apa dia yang Allah tekankan? Taat pada Allah. Lagi? Jangan bergaduh. Aslihu. Baikilah hubungan kamu. Apa makna kamu ada harta tapi asyik bergaduh je? Kamu akan lemah dan hancur. Jadi Allah nak beritahu harta ni tak penting. Yang penting takwa. Yang penting taat pada Allah dan Rasul. Yang penting bersatu. Betul tak? Sekarang banyak tak asatizah bergaduh? Yang JKK tak payah cakap lah. Yang ketua bahagian tak payah cakap ni. Berapa asatizah bergaduh sama sendiri kan? Kalau buka YouTube, bukan dia tembak orang kafir, dia tembak. Jadi lemah tak kita? Lemah. Dakwah tak jalan. Hujah tak sampai pada musuh. Tapi peluru diguna untuk tembak sama sendiri. Lepas tu, berebut pula nak cari kedudukan, nama dan harta. Jadi Allah nak bagi tahu harta ni tak penting. Sebab tu Allah jawab ayat yang ke-41. Jadi sebab jawapan ni dan ayat ni panjang sangat kan. 41. Panjang kan? Tak percaya saya nak tunjuk tak habis lagi tu. 3 kali. Jadi kita sambung malam besok. Malam besok tak ada. Kita besok ada kelas pagi. Surah Al-An'am. Malam besok tak ada. Lusa ada. Kita ada program khas lusa. Pukul 10.30 pagi Sabtu. Jadi sebab ada Sabtu, kita akan siang malam besok. Yang pagi Sabtu tu program di bawah Mutiara Tadabbur. Dan kita akan ulas Tadabbur satu surah, iaitu surah At-Taghabun. Dia ada 2 page. Kita akan ringkaskan dalam satu kuliah insya-Allah. Okey, kita baca sikit ayat buku 62 Amalan Pembuka Pintu Syurga. Saya dah bagi nombor dalam grup Telegram. Ada nombor saudara Jamal yang ada jual buku ni. Jadi jangan tanya saya lagi. Nak beli buku pun tanya ustaz. Sama juga buku Arba'in Nawawi. Boleh cari sendirilah. Boleh cari sendiri. Okey, kita masih amalan yang ke-36. Sabar atas kematian orang-orang yang dicintai.
Dan kita dah baca sampai muka surat 96. Betul? Muka surat 96. Daripada Utbah bin Abdu As-Sulami radhiyallahu anhu, ia menuturkan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimin yamutu lahu salasatun minal walad lam yablughu al-hinsa illa talaqawhu min abwabil jannah as-samaniyah min ayyiha sya'a. Maksudnya, tidaklah seorang Muslim ditinggal mati oleh 3 orang anaknya yang belum balik. Seorang Muslim yang kematian anaknya 3 orang. Mereka akan menjumpai dirinya di antara 8 pintu syurga yang dapat ia masuk daripada mana-mana yang ia inginkan. Subhanallah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis Hasan. Makna apa ni? Dia nak masuk syurga ni bukan satu pintu je. Kadang-kadang dengan solat, kadang-kadang dengan puasa, kan? Kadang-kadang dengan apa? Allah nak bagi juga syurga pada seseorang. Dia bukan kaki solat malam. Dia bukan kaki baca Quran. Tapi Allah nak bagi juga syurga padanya. Allah buat apa? Allah bagi musibah. Dengan musibah ni dia sabar, dia boleh masuk syurga. Antara musibahnya ialah Allah bagi dia mati 3 anak lelaki. Tapi syaratnya dia sabar. Apa kelebihannya? Dia boleh masuk mana-mana pintu syurga yang 8. Subhanallah. Jadi bila benda-benda macam ni kan, ilmu, maklumat, panduan, kalau ada dalam kepala kita, tiba-tiba berlaku musibah, kita akan hadapi dengan tenang dan senyum. Kenapa? Sebab nampak kelebihan tu. Yang duk mengamuk-mengamuk ni, bukan mati pun, sakit je dah mengamuk dah. Sebab jahil. Dia tak tahu yang berlaku tu semua dengan izin Allah. Tak mungkin Allah zalim pada hambanya. Allah bagi anak, kemudian Allah bagi sakit, mesti Allah nak bagi sesuatu. Dia jahil tentang Allah dan jahil tentang sunnatullah. Jadi kalau 3 orang anak, Allah bagi apa ni? Allah tahu 3. Kenapa 3? Sebab antara 1 dengan 2, mana lebih besar cabarannya? Antara 2 mati dengan 3 anak mati sekaligus, mana lebih besar cabarannya? Jadi Allah nak bagi tahu, lagi 3, lagi besar cabaran, lagi besar hadiahnya. Apa dia? Kamu boleh masuk mana-mana pintu surga. Bila kita akan terasa ni? Bila kita akan terasa dan kita minta supaya Allah bagi musibah pada kita? Bila ni? Bila? Sekarang semua tak nak musibah, betul tak? Doa setiap hari elak musibah je. Pada musibah yang besar dalam hidup mereka, hati keras. Yang ditolak musibah yang kadang-kadang membawanya, memudahkannya ke surga. Bila manusia akan minta Allah timpa musibah padanya? Di akhirat. Ada satu hadis yang maksudnya, ada 2 orang ni, seorang tu sentiasa dalam nikmat. Dan seorang tu kenalan dia, jiran dia, sentiasa dapat musibah. Jadi yang sentiasa tak dapat musibah ni, senyum je hidup. Dan dia rasa kesian kamu, asyik ditimpa musibah aja. Tapi bila di akhirat, Allah pertemukan 2 orang ni. Yang selalu ditimpa musibah, asyik diberi ganjaran tanpa henti. Dan yang sentiasa sihat walafiat, tak ada musibah, termenung je, tak ada. Maka masa tu dia bercita-cita, ya Allah, alangkah baik kalau dulu masa kat dunia aku ditimpa musibah berkali-kali. Kenapa? Kenapa diminta? Sebab masa tu dia nampak ganjaran. Sekarang Allah tak bagi nampak. Yang betul-betul yakin siapa ni? Yang betul-betul kena Allah. Yang betul-betul yakin pada janji Allah. Yang tidak ada cinta dunia dalam hidupnya. Yalah, bila kita ada cinta dunia, anak tu dunia, betul tak? Berapa banyak mak bapak mengharapkan anak tu memberi sumbangan besar untuk hidupnya, khususnya ketika tua, betul tak? Sebab tu bila anak mati, dia rasa macam, tama-tama contohlah, anak dah berjaya, dapat sejil yang cemerlang, baru start kerja, gaji besar, tiba-tiba mati. Oh, mengamuk tak? Dia tak nampak kelebihan tu.
Okey? Jadi untuk masuk mana-mana pintu syurga kena buat apa? Kena ada 3 anak dulu. Apa tu? Jangan doa pula, ya Allah matilah. Tak, Nabi pesan jangan minta musibah. Tapi bila datang musibah, bersedia sabar. Dengan apa kita bersedia untuk sabar pada? Dengan maklumat-maklumat ni lah. Dengan ilmu-ilmu ayat Quran ni. Kalau zero ilmu, zero maklumat, macam mana kita nak sabar? Tak ada asas untuk kita sabar. Kan? Jadi yang boleh masuk mana-mana pintu syurga antaranya yang mati 3 anak dan sabar. Siapa lagi yang boleh masuk 88 pintu syurga ni? Istimewa. Isteri yang taat akan datang ni. Sabar, jangan tak datang. Oh, benda yang paling susah ialah sebenarnya Allah nak bagi mudah isteri masuk syurga, tapi dia yang menyusahkan diri. Betul tak? Benda paling, Nabi kata siapa, mana-mana wanita solat 5 waktu, okey lagi. Kemudian puasa bulan Ramadan, okey lagi. Yang ketiga, sentiasa taat suaminya. Oh, yang ramai fail kat sini lah. Kan? Hampir kat sini. Cuba sabar. Suami cakap apa, dengar. Jangan tengok muka suami. Tengok 8 pintu syurga tu. Jangan nampak muka suami, ya. Bila suami cakap je nampak pintu syurga 8 ni. Tak betul. Tak, saya sebenarnya kesian pada perempuan. Allah memudahkan cara untuk dia masuk syurga, tapi dia menyukarkan. Betul tak? Suami cakap sepatah, dia cakap 10. Akhir sekali, untuk mengalahkan dia bercakap banyak, suami diam je. Tapi orang pula salah faham. Ni suami takut ke? Tak, untuk mengelak daripada apa? Membahayakan isteri dia. Betul tak? Betul. Benda yang paling sukar nak jaga apa ni? Tak. Nabi kata kalau kamu dapat jamin 2 benda ni, aku jamin kamu ahli syurga. Apa dia? Bukan jamin kesihatan. Kamu jagalah kesihatan sihat macam mana, tapi mulut tak jaga, tak ada jaminan. Tapi kalau kamu sakit macam mana, mulut kamu jaga, insya-Allah syurga terjamin. Susah kan? Betul tak perempuan? Kalau tak nak mengaku pun tak apa. Okey. Daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata waladul 'abdi, qala Allah li malaikatihi, qabattum walada 'abdi." Fayaquluna na'am. Fayaqul, qabattum samarata fuadihi. Fayaquluna na'am. Fayaqul, maza qala 'abdi. Fayaquluna hamidaka wastarja'a. Fayaqulu Allah, ubnu li'abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Maksud dia, jika kata Rasulullah, jika anak seorang hamba Allah meninggal, Allah berkata kepada malaikat yang mencabut nyawa anak tu. Allah tanya malaikat, kamu telah mencabut nyawa anak seorang hamba-Ku? Malaikat berkata, ya, betul. Allah berkata lagi, kamu telah mencabut buah hati hamba-Ku. Anak kan buah hati kan? Qurrata ayun. Malaikat kata, ya, benar. Lalu Allah berkata, apa hamba-Ku ucapkan setelah kamu cabut nyawa anaknya? Apa ucapan hamba-Ku tu? Allah Maha mengetahui. Tapi saja Allah tanya. Kata malaikat, hamba engkau memuji engkau. Allah cabut nyawa anak dia, tapi mulut dia puji Allah. Alhamdulillah. Susah ke? Senang ke susah? Anak mati. Anak kamu ni meninggal. Alhamdulillah. Kau keluar apa dulu? Kamu tersilap nombor ni. Itu bukan anak saya. Pertama dia kata Alhamdulillah. Yang kedua, istarja'ah. Dia kata innalillah wa inna ilaihi raji'un. Apa makna innalillah? Sesungguhnya ayat tu sebenarnya kalau kita faham, kita hayati, yang menjadi penyebab untuk kita sabar. Kalau kita fahamlah, innalillah, sesungguhnya kita semua milik Allah. Aku milik Allah. Anak.
Jadi kalau anak milik Allah, dia ambil hak dia, patut tak kita sedih? Betul tak? Yang kita tak mengamuk ni pasal apa? Allah ambil hak dia, bukan hak kita. Macam kita pergi letak, kita bukan tadika, kemudian mak bapak hantar anak, dan anak tu kita sangat suka, sayang sangat. Tiba-tiba mak datang ambil anak tu, kita marah pada mak dia. Kenapa ambil? Patut tak kita marah? Tak, sebab apa? Ha? Kalau kita mak kepada anak tu pun kita marah pada yang jaga tadikan. Ini anak saya lah. Betul tak? Begitulah bila Allah ambil anak kita, jangan sedih lah. Sebab bukan hak kita. Sedih-sedih tu sikit-sikit okey lah. Tapi kena faham, itu hak Tuhan. Dia ambil hak dia. Jangan lebih pada Tuhan dia. Kemudian, wa inna ilaihi raji'un. Kami semua milik Allah. Aku anak milik Allah. Yang kedua, semua kami akan balik pada Allah. Hari ni anak aku, besok. Jadi kenapa nak sedih-sedih sangat pun? Lepas anak kamu mati, kamu pun. Jadi kenapa nak sedih? Tak ada sebab nak sedih. Okey. Lepas Tuhan tanya malaikat, lepas kamu cabut nyawa anak kepada hamba-Ku, dia ucap apa? Alhamdulillah. Yang kedua? Inna. Apa Allah kata pada malaikat? Allah berfirman, bangunkan untuk hamba-Ku sebuah rumah di syurga. Dan namakan rumah itu Baitul Hamdi. Rumah pujian. Sebab apa? Lepas aku cabut nyawa anak dia, terus dia kata, Alhamdulillah. Tengok. Terus. Makna bila ada istana dalam syurga, boleh masuk syurga tak? Boleh lah. Bina sebuah istana untuknya di syurga. Mahal tak syurga tu? Tapi bayarannya apa? Bayarannya apa? Sabarlah. Anak mati, Alhamdulillah. Susah. Kalau anak mati, biasa tak terkeluar Alhamdulillah. Yang keluar apa dia? Biasa tak terkeluar. Kita bila keluar Alhamdulillah? Ha? Lepas makan kan? Sebab tu Nabi kata, bila kamu ditimpa musibah, sebut apa? Alhamdulillah. Ala kulli hal. Apa saja musibah, mesti ada puji Allah. Sebab bila Allah bagi musibah, Allah nak bagi pahala kalau kita sabar. Dan pahala sabar tidak ada had. Kenapa nak marah? Kenapa nak mengamuk? Puji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Last kali daripada Muaz radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, beliau bersabda, wallazi nafsi biyadihi inna siqta la yajurru ummahu bisararihi ilal jannah idza ihtasabathu. Maksudnya, demi zat yang diriku berada dalam genggamannya, sesungguhnya janin yang gugur daripada rahim ibunya akan menarik ibunya masuk ke dalam syurga dengan tali pusarnya jika ibu itu bersabar. Sabar. Semua sabar je. Rahsianya ialah sabar. Dan sabar inilah yang paling susah. Sebab tu ganjaran paling besar, benda yang paling susah, iaitu sabar. Okey, cukup apa? Hadis ni daripada An-Nihayah. Wallahu a'lam. Kita jumpa lagi insya-Allah pada pagi besok pukul 10 insya-Allah. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل